Untuk video seterusnya, kita sambung dengan digital ethic, iaitu perkara yang ketiga, iaitu e-rules ataupun electronic rule ataupun dikenali sebagai elektronik peraturan. Okay, dalam video ini akan dijelaskan secara ringkas apa yang dimaksudkan sebagai e-rules ataupun e-peraturan, di mana video ini akan membincangkan tentang peraturan-peraturan yang melibatkan 9 jenis cybercrime ataupun jenayah cyber, kemudian kesan kepada jenayah cyber kepada sektor-sektor tertentu, kemudian apa yang dimaksudkan dengan akta kepada harta intelek ataupun penyalahgunaan harta intelek ataupun pelanggaran harta intelek ataupun dipanggil sebagai Act of Intellectual Property Infringement. Alright. Okay. So seperti yang kita tahu bahawa dunia digital memang tidak asing lagi, iaitu melalui internet yang mana digunakan untuk menyebarkan maklumat ataupun mendapatkan maklumat. Okay. Okay, apa itu e-peraturan? E-peraturan adalah pengurusan komunikasi dan penggunaan teknologi dengan betul. Okay, so ini adalah definisi umum bagi e-rule ataupun e-peraturan, yang mana dia melibatkan macam mana komunikasi dan juga penggunaan teknologi diuruskan dengan betul, iaitu melalui peraturan-peraturan ataupun akta-akta yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Okay, ringkasan modul ini ialah penjelasan mengenai bentuk jenayah cyber, isu-isu berkaitan undang-undang dari aspek komunikasi, urus niaga, pengedaran teknologi maklumat dan juga penggunaan peranti rangkaian. Okey. Di sini apa yang cuba modul ini sampaikan adalah mengenai bentuk jenayah cyber, isu-isu berkaitan dengan undang-undang dari segi komunikasi di internet ataupun media sosial. Okey, kemudian melibatkan urus niaga, perbankan ataupun urus niaga jual beli, okay, dalam talian, and then pengedaran teknologi maklumat, contohnya software yang di-download ataupun dimuat turun, okay, penggunaan peranti rangkaian. Penggunaan peranti rangkaian ni hardware yang digunakan sama ada menyalahi undang-undang ataupun tidak. Okay. Contohnya macam Bitcoin. Okay, Bitcoin sekarang ni agak famous kerana berlaku penyalahgunaan, iaitu dari segi pencurian tenaga elektrik untuk menjana, untuk tujuan penggunaan server Bitcoin, for example. Okay, digital currency. Okay, apa itu jenayah cyber ataupun cybercrime? Cybercrime in masuk Oxford merupakan jenayah yang dilakukan menggunakan internet ataupun the crime which occur ataupun the crime yang dilakukan menggunakan internet. Okey, baik. Nama lain bagi jenayah cyber dikenali sebagai computer crime, digital crime ataupun e-crime ataupun electronic crime. Okay, so this is another alternative ataupun acronym of for the jenayah cyber. Okay, so pastikan anda tahu dia punya definisi bagi jenayah cyber. Okay, contoh-contoh jenayah cyber, kalau dulu kita ada talian telefon ataupun perkhidmatan telekomunikasi, masa zaman belum ada lagi smartphone, kebanyakannya sebahagian daripada pengguna telefon menggunakan kaedah pencurian talian telefon, menggunakan contohnya guna kad ke, guna apa-apa sajalah bahan yang digunakan untuk mencuri talian telefon. Okey, perbuatan mengakses papan switch telefon syarikat ataupun balai tu. So ini apa dimaksudkan sebagai mencuri perkhidmatan telekomunikasi. Okey. Selain daripada itu, apa yang dimaksudkan ini sehingga dikenali sebagai kaedah tapping. Maksudnya curi dengar perbualan telefon yang melibatkan sesebuah syarikat ataupun sesebuah kementerian ataupun seseorang VVIP yang berpengaruh lah, ataupun yang penting. Okey. Tujuannya ialah supaya nak kesan jenayah ataupun nak mencari kesalahan bagi individu tersebut. Okey.
penyedia melakukan untuk mendapatkan akses kepada digital dai atau pada this one apa dimaksudkan sebagai pencurian ataupun pencurian perkhidmatan telekomunikasi. Okey. Alright. Okey, contoh jenayah cyber kedua ialah dipanggil sebagai berkomunikasi untuk menjayakan konspirasi jenayah. Okey, tujuan contohnya ialah menggunakan alat komunikasi untuk melaksanakan aktiviti haram seperti pengedaran dadah, pelacuran, pengembangan wang haram, perjudian, pornografi kanak-kanak dan perdagangan senjata. Okey, so ada ATA atau pornografi atau pedofili dan sebagainya, itu sebahagian daripada jenayah yang boleh disabitkan sebagai jenayah cyber ataupun dikaitkan dengan jenayah cyber. Okey. Alright, seterusnya adalah jenayah cetak rompak. Jenayah cetak rompak ni contohnya kalau kita beli CD cetak rompak lah, paling mudah. Tapi kalau sekarang CD dah tak ada. Kalau dulu filem-filem dirakam kemudian dicetak ataupun disalin semula dalam bentuk CD ataupun DVD. Okay, but now filem-filem ataupun movie boleh dimuat turun secara tidak sah ataupun secara haram lah melalui website-website tertentu. Okay, so that one kita panggil sebagai penyalahgunaan ataupun cetak rompak. Alright. Okay, sometimes dekat YouTube pun orang dah upload video-video rancangan-rancangan TV yang telah ditayangkan di TV. Okay, so sometimes pihak teknik maklumat bagi syarikat tersebut dia akan block ataupun ambil tindakan. Okay, baik, seterusnya ialah contoh lain bagi jenayah cyber iaitu penyebaran pengedaran bahan tidak moral. For example, bahan-bahan melibatkan seks propaganda perkauman, okay, ataupun bahan-bahan yang melibatkan seperti keganasan ataupun pengganas seperti bahan lutupan dan juga lain-lain. Okay, that one kalau disebarkan melalui contohnya media sosial ke, melalui YouTube ke, okay, melalui blog ke, okay, pihak polis ataupun MCMC boleh mengambil tindakan. Okay. Okay, so dia bermula dengan jenayah cyber, kemudian akan lebih besar, dia akan jadi jenayah keganasan lah, maksudnya yang melibatkan pihak polis lah. Alright. Okay, proses dia memang ni. Okay, seterusnya ialah kajian kes. Okay, ni berita Metro tahun 2012. Okay, malu gambar begitu tersebar. Okay, ini berlaku dalam negara kita yang mana ada kes yang melibatkan pelajar sekolah menengah yang mana dia telah gambarnya telah disebarkan oleh individu yang tak dikenali. Sebenarnya bukan individu yang tak dikenali, tapi individu yang dikenali kerana dia sendiri telah mendedahkan gambarnya kepada individu tersebut. Okay, so bahaya. So di sini pentingnya untuk awak menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan masa depan awak tercela ataupun gelap nanti. Okay. Okay, dia bukannya, jenayah ni bukannya melibatkan orang yang tidak kenali, kebanyakannya dia melibatkan orang yang kita kenali. Okay. Baik, seterusnya contoh jenayah cyber, okay, pengembangan wang haram secara elektronik dan pengenakan cukai. Okay, for example, secara dalam talian ataupun online banking, duit-duit tu disimpan ataupun diubah secara haram ataupun disembunyikan. Okay. Okay, untuk mengelakkan dikenakan cukai, for example. Okay. Baik, seterusnya ialah vandalism ataupun ancaman elektronik. Vandalism ni merupakan perbuatan merosakkan alatan elektronik secara fizikal. Kalau dulu memang berlaku vandalism lah kat produk-produk telefon. Baik, sekarang vandalism secara itu tidak lagi berlaku kerana kuranglah dia punya penggunaan produk telefon. Okay. Cuma kemungkinan vandalism dalam bentuk elektronik lah, yang mana perbuatan menggunakan teknologi mengganggu sistem orang lain sehingga mendatangkan kerugian. For example, kes di South Florida, cracker Jerman telah menggodam 10 pelayan ISP. ISP ni Internet Service Provider. Pelayan ni server lah. So yang mana dia orang hack ataupun dia orang telah menghantam malicious ataupun virus kepada server tersebut, menyebabkan server tersebut berjaya di akses. Seterusnya dia orang berjaya mencuri wang yang terdapat dalam akaun syarikat tertentu lah. Okay, baik. Seterusnya, tengok pada contoh jenayah cyber ketujuh, jualan dan penipuan pelaburan. For example,
skim cepat kaya, skim piramid dan lain-lain. Okay. This one memang berlaku sampai sekarang, yang mana berlaku apa dikenali sebagai scammer. Okay, sama ada jual secara asal talian, jual iklankan barang, tapi kemudian bila pengguna membeli, dia tunggu barang dia tak sampai-sampai. Okay, that one kita panggil sebagai scammer ataupun penipuan jualan. Okay, selain daripada tu, gambar lain, okay, dapat barang lain. Okay, dan banyak lagi lah kes-kes penipuan dalam talian ni. Okay, kerana disebabkan boleh dikatakan trending sekarang ialah online business. Okay, so kena berhati-hatilah, kena pastikan akaun yang betul bukan yang fake account. Okay, kena tengok dia punya review. Okay, pastikan akaun dekat mana-mana Shopee ke Lazada ke semua tu akaun yang betul lah. Okay, selain daripada tu ialah penipuan pelaburan. Okay, penipuan pelaburan ni scammer juga. Okay, yang mana skim-skim pelaburan yang tidak sah. Okay, kebanyakan skim pelaburan yang tidak sah ni menjanjikan keuntungan berlipat kali ganda. Okay, so this one memang mudahlah kena pasti, dan memang daripada dulu sampai sekarang memang wujud penipuan pelaburan. Okay, terutama sekali melibatkan skim piramid. Okay, yang cari orang tu, that one ialah sebahagian daripada penipuan. Alright. Okay, penipuan di talian telefon, okay, biasanya kita panggil sebagai inilah Macau scam. Okay, yang mana kalau dapat dengan telefon daripada pihak tertentu yang mengatakan anda ada buat pinjaman ataupun ada buat jenayah kat mana-mana tempat ataupun buat pelanggaran undang-undang, okay, kemudian minta anda untuk membawa bayaran, so itu dikenali sebagai Macau scam, yang mana yang terbaru ni pun dalam tahun lepas, 2 tahun ni, sindiket tersebut berjaya ditangkap walau bagaimanapun oleh sebab rangkaian sindiket tersebut sangat besar, penjenayah tersebut berjaya dilepaskan. Okay, so kena hati-hati lah. Okay, kajian kes lebih 1,500 tertipu SMS menang hadiah. Okay, this one memang daripada dulu sampai sekarang masih lagi ada SMS menang hadiah ni. Okay, tak ada peraduan ataupun pertandingan yang menawarkan hadiah melalui SMS. Okay, tidak ada. Okay, baik, seterusnya ialah penipu giat menipu. This one ialah scammer lah, iaitu Macau scam. Menyamar sebagai polis, menyamar sebagai pegawai bank, menyamar sebagai pegawai jabatan-jabatan tertentu, immigration, custom dan sebagainya. So macam-macam lah dia orang berlakon untuk menipu masyarakat. Okay, pemintasan telefon haram secara haram, this one kita bagi sebagai teknik tapping. Okay, so this one kalau telefon kita dia orang hanya tap saja, tapi kalau perbuatan meminta isyarat komputer untuk tujuan jenayah, for example this one dilakukan oleh cracker, bukannya hacker. Cracker ni dia akan crack sistem ataupun dia cuba akan masuk ke dalam satu rangkaian tu untuk dia pintas isyarat komputer supaya dia nak curi maklumat. Okay, baik, seterusnya kajian kes yang terakhir, bekas pengurus kebas sudut pelanggan di penjara. So this one contoh-contoh lah yang berlaku melibatkan cybercrime. Okay, iaitu scammer sampai sekarang pun masih wujud scammer. Okay, alright. Okay, so itu saja untuk e-rule ataupun e-peraturan. So kita akan sambung dengan e-safety pada next videos.